Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar hari ini? Baiklah, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita untuk subjek sains. Tajuk kita pada hari ini ialah kadar pernafasan manusia. Okey. Apa yang awak perlu tahu untuk tajuk ini adalah apakah kadar pernafasan? Apakah faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan manusia? Dan situasi apakah yang baik dan tidak baik untuk pernafasan manusia? Baiklah, kita tengok apakah yang dimasukkan dengan kadar pernafasan. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Kita letakkan tangan kita dekat atas dada. Lepas kita setkan masa 1 minit. Kita kira berapakah bilangan dada naik dan turun dalam masa itu. Itulah kadar pernafasan. Kita lihat gambar. Apakah aktiviti yang sedang dilakukan oleh manusia dalam gambar itu? Cuba tengok, ada yang duduk, bersenam, berjoging dan ada juga yang berjalan. Kenapa cikgu tunjukkan gambar aktiviti itu? Kita nak tengok apakah hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Adakah jenis aktiviti akan mempengaruhi kadar pernafasan manusia? Ya, betul. Jenis aktiviti adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan. Kadar pernafasan itu ada 3 peringkat. Yang pertama, kadar pernafasan rendah. Yang kedua, kadar pernafasan sederhana. Dan yang ketiga, kadar pernafasan tinggi. Apakah faktor yang menentukan peringkat-peringkat kadar pernafasan ini? Kita tengok. Kadar pernafasan tinggi, rendah atau sederhana adalah bergantung kepada jenis aktiviti. Kita tengok contoh jenis aktiviti kadar pernafasan rendah. Seperti dalam gambar. Membaca, duduk, menonton televisyen dan tidur. Ini adalah contoh aktiviti bagi kadar pernafasan rendah. Kita tengok pula contoh jenis aktiviti kadar pernafasan sederhana. Contohnya seperti berjalan, beriadah di taman permainan, berjoging di tepi pantai. Contoh-contoh ini adalah aktiviti bagi kadar pernafasan sederhana. Contoh aktiviti yang menghasilkan kadar pernafasan tinggi pula adalah seperti yang dalam gambar tu yang boleh awak tengok. Seperti berenang, berbasikal dan juga berlari. Kenapa ada perbezaan kadar pernafasan bagi setiap aktiviti? Ini adalah kerana badan kita memerlukan kandungan udara yang berbeza bagi setiap jenis aktiviti. Aktiviti yang aktif seperti berlari atau berenang memerlukan udara yang lebih banyak. Jadi kadar pernafasannya lebih tinggi berbanding aktiviti yang tidak aktif tadi. Okey, murid-murid, kita dah tahu dah jenis aktiviti mempengaruhi kadar pernafasan. Ada tak faktor lain yang mempengaruhi kadar pernafasan ni? Okey, sebenarnya ada. Seperti ketinggian tempat yang lagi tinggilah kadar pernafasan kita. Lepas tu umur. Okey, tempat yang sesak ni seperti di dalam lift yang ramai orang, di shopping komplek dan sebagainya. Okey, murid-murid, persekitaran yang baik memberi udara yang sihat untuk kita bernafas. Jadi ada beberapa situasi yang baik untuk pernafasan manusia. Seperti dalam gambar yang boleh awak nampak tu. Berjoging di dalam taman itu situasi yang baik. Bersiar-siar di taman rekreasi, bersiar-siar di pantai. Itu semua situasi yang baik untuk sistem pernafasan manusia.
Manakala situasi yang tidak baik untuk pernafasan manusia adalah contohnya seperti merokok, tabiat merokok, pembakaran terbuka, jerebu dan kawasan sesak. Okey, itu semuanya memberi udara yang tidak sihat untuk manusia bernafas. Okey, murid-murid, tadi cikgu ada sebut perkataan jerebu kan? Apa maksud jerebu? Apakah jerebu? Okay, jerebu ialah udara kering yang mengandungi gas-gas, habuk dan debu yang terapung di atmosfera yang menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabur dan tidak baik untuk kesihatan. Ianya akan mengganggu sistem pernafasan kita semua. Okey, baiklah murid-murid. Sampai di sini saja dulu video cikgu kali ini. Jumpa lain kali. Okey, selamat belajar dan buat semua latihan yang cikgu beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.